Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sekalian, kita berada lagi satu siri Majlis Ilmu. InsyaAllah kita akan menceritakan satu topik yang santai tetapi boleh kita dapat ilmunya sedikit tentang massage ataupun tentang mengurut. Maklum sajalah, saya kira orang dewasa kalau lagi yang dah atas pada 40-an tu memang orang kata apa, kalau ditanya 10 orang mungkin 8 orang kata suka nak mengurut ataupun diurut lah badannya, faham tak? Walau bagaimanapun ini tergantung kepada masing-masing, tapi yang pentingnya kita nak tahu apakah sedikit sains dalam mengurut ni dan ada tak dia punya manfaat pada kesihatan. Yang penting sekali ialah ada tak dia manfaat yang jangka jauh atau jangka panjang. Sebab ramai yang mengurut ni dia kadang-kadang pergi secara berkala. Maksudnya dia kalau yang dah konsisten dengan kebiasaan seseorang mengurut dia, dia akan ambil orang tu mungkin sebulan sekali begitu. Okey, kalau ada yang negatif pun yang bahaya atau mendapat mudarat waktu you mengurut ni, contoh you pergi tak sakit, balik tak boleh jalan kaki pula, maksudnya lebih sakit daripada sebelum you pergi. Ada tak? Sebab dia urutnya terlalu kuat sampaikan salah urat ke apa-apa pun boleh bahaya juga. Jadi anda sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sempat bertemu lagi pada kali ini. Sambilan tu kita menjadi kebiasaan, jangan lupa pada teman-teman kita yang tengah sakit, terlantar di hospital, sama ada you kenal tak kenal, jauh atau dekat, kita sama-sama orang kata apa, mendoakan kepada mereka, dan kalau ada waktu nanti kita sedekahkan Al-Fatihah pada mereka, boleh? Baik, kita sambung dulu majlis ni dengan memberitahu beberapa jenis massage yang ada di dunia yang terkenal. Salah satu namanya Swedish massage. Yang ni yang selalunya terkenal kalau you pergi, sama ada selalunya masa you pergi holiday lah kan, katakan you pergi, kadang-kadang kat tepi jalan pun ada yang dia suruh apa, tidur atas couch biasa tu pun boleh kan. Tapi yang pentingnya ataupun di hotel-hotel yang ada massage punya servis ni, yang profesional, selalunya mereka pakai Swedish massage, iaitu yang lembut, tekan tanpa you rasa apa-apa, dan selalunya kalau you dalam keadaan yang tenang, you hampir dah nak terlena, pastinya you akan lena. Terutama sekali kalau you dah letih sangat lah lepas kerja, you balik pada kerja ke pada meeting yang panjang lebar, petang tu you dapat 1,5 jam, memang best in the world. Contoh shiatsu, lagi satu shiatsu adalah yang datangnya daripada timur ya, yang ada apa, Chinese, the Korean, the Japanese suka shiatsu ni, dia lebih menekan ya. Dan Swedish tadi dia lebih pakai stroke, pakai panjang dia punya line tu, bila dia tekan tu dia ambil kawasan yang lebih besar. Shiatsu dia banyak menekan, deep tissue lagi tekan, lepas tu ada hot stone, pernah dengar? Yang pakai batu yang telah dibakar dulu, yang dipanaskan, lepas tu agak-agak boleh tahan tu, nanti dia akan urut kulit ataupun otot you dengan pakai batu-batu ni, faham? Tapi batu-batu ni semua baru yang kebelakangan ni, dulu tak ada ni. Dan aromaterapi banyak pakai essential oil, memang efektif. Satu lagi yang terkenal sekarang ni Thai massage. Thai massage yang lipat kaki itu semua tu, kalau siapa tak biasa memang terasa lah dia punya orang kata perit tu sikit, tapi lepas pada massage tu memang sedap betul. Ada jenis yang tak payah keluar daripada kerusi anda, duduk je atas kerusi dia boleh massage. Dia panggil chair massage. Saya terdedah kepada masa kat Majlis Sukan Negara dulu, saya terdedah ataupun belajar tentang sports massage. To be honest, secara kebetulan saya belajar di London, dan salah satu daripada kewajipan kami sebagai doktor sukan, kami dihantar ke beberapa tim masuk padang keluar padang jadi fizio, tahu tak? Jadi salah satu daripada pelajaran saya sebagai fizioterapis untuk
Dr. Sukan, wajibnya kita belajar sports massage. Cara kita buat macam mana cepat atau lambat berbanding dengan massage untuk nak tidur tu. Yang cuma nak shock bagi tidur je tu lain dengan orang nak pergi masuk padang nak berlawan dengan Manchester United lah semua kan, ni liga-liga besar-besar ni. Seronok juga masa zaman-zaman saya jadi Dr. Sukan dulu. Okey. Tapi yang penting ialah ada lagi reflexology punya style, setengah orang buat yang lebih advanced tu craniosacral, yang pakai kepala dengan tulang belakang semua tu macam chiropractic pula kan, tapi lebih kepada massage. Okey. Alright, dalam semua jenis massage yang saya sebutkan tadi, semuanya ada lebih kurang 5-6 sahaja yang stroke yang dia orang pakai. Lain tu atas kepakaran ataupun kata kalau kita kat Malaysia ni, tukang-tukang urut tu dia selalunya turun-menurun, faham tak? Daripada mak bapak katanya, atuknya, neneknya, moyangnya, pandai lah. Dia orang tu kalau berceloteh, kita nak tidur pun tak boleh, betul tak? Bahaya juga kalau dapat tukang urut yang suka popek ni, kita pun tak tenang dia buatnya. Namun mereka tetap kena pakai E-Flu Rush, teknik yang saya kata stroke panjang tu, tekan, tolak, itu dia panggil E-Flu Rush. Satu lagi dia panggil orang panggil kneading, ataupun dalam bahasa Melayu dia panggil uli lah. Dia uli kita punya ni apa, di otot kita, tisu-tisu kita tu diuli macam kita uli tepung tu sampai boleh buat roti canai. Maksudnya dia kena bagi lembut lah. Itu dia panggil kneading. Knead tu maksudnya uli. Uli, tempat-tempat yang boleh diuli lah. Okey. Lepas tu ada konsep tapping, yang pakai konsep tepuk macam tu pun boleh. Okey. Ni lebih kepada sports massage lah. Jangan-jangan kalau yang jenis nak berehat di spa-spa tu, dia tepuk, satu bising, nombor dua dia tak menenangkan sangat pun. Lagi satu yang dia panggil deep transverse friction. Friction tu maksudnya dia tekan bersilang, berlawan dengan otot you. Kalau otot panjang begini kan, macam begini, yang dia tekan ke sana, jadi tekan ke situ. Ini kadang-kadang sakit juga ni kalau nak diurut lama-lama juga. Okey. So last kali ada 1-2 lagi yang contoh saya boleh ingat dulu. Saya banyak bila sports tu dia orang nak masukkan, lain kalau dia keluar lepas pada dah 2 jam ke atas padang, dah sampai extra time semua tu, dah penat lelah semua, nak muntah apa ada tu. Jadi cara urut dia orang masa lepas massage lain sikit. Tapi selalunya sports ataupun massage yang nak menggegarkan supaya you nak pergi ke satu event supaya you lebih segar, maka you kena dipanggil, ada last kali setelah kita urut sejam 2 tu, you kena buat vibration, maksudnya ketakan ataupun gegarkan. Contohnya kalau ni tangan, kita gegarkan tangan lah. Kalau kaki, bayangkan kaki ujung tu, you tarik kaki tu, dua-dua kaki, lepas tu you orang kata apa, honggakan dia. Betul ke perkataan hongga ni? perkataan orang utara ni, honggak dia, bagi dia rasa macam boleh satu badan tu boleh jadi bergegar, faham tak? Memang segar betul lah. Sebab tadi 1 jam lebih dah you bagi sampai terlena, waktu sekarang otot tu dah semula nak tidur, kita gegarkan dia balik. Alright. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Itu dia contoh. Jadi 7 ataupun saya bagi kat sini hampir 10 lah kot manfaat. Sebab sebenarnya banyak, tapi berbalik-balik kat situ juga. Iaitulah yang paling penting, tidak lain tidak bukan, ialah dia meningkatkan blood circulation, peredaran darah. Itu motif utama dia. Kalau peredaran darah ni tak berlaku, dia bukan massage. Tak tahu apa you buat lah. Okey. Kalau yang penting ialah, sebab tu tempat yang diurut tu selalunya dia akan jadi sedikit merah, panas sedikit kan, rasa sedap, sebab semua tu adalah disebabkan darah berjalan lebih lancar, dan dia membawa kawasan-kawasan tempat diurut tu, katakan dia banyak orang panggil lactic acid lah. Lactic acid ni adalah bahan kumuhan. Selepas you exercise, body you lebih acidic, jadi otot you jadi kan macam
lama ataupun nak krem atau keras-keras, rasa macam tak sedap kan. Jadi bila kita urut tu, dia tingkatkan peredaran darah dan dia boleh ambil juga asid-asid ni ke tempat untuk dikeluarkan. Contoh kat liver ke, kat kulit ke, ataupun ke buah pinggang ke. Okey. Baik. Yang penting juga dia nombor 1 meningkatkan peredaran darah. Nombor 2, dia memang ni terkenal menurunkan tension. Semua orang yang tengah tension, tengah stres ataupun tengah anxiety, tengah jadi cemas, gelisah, urut kalau siapa pandai bagi betul-betul 1 jam 2 jam tu memang seharusnya. Kalau pandai urut dan orang tu memang pandai ambil hati you elok-elok, dan pakai minyak yang dengan aromaterapi yang cantik, dengan baunya, dengan keadaan sekelilingnya begitu tenteram, Masya Allah, you akan terus mengurangkan you punya kortisol yang dah banyak disebabkan stres ataupun adrenalin, 2 hormon yang utama sewaktu kita dibanjiri dengan hormon stres ni, kortisol dengan adrenalin. Okey, lagi satu kebaikan mengurut ialah dia meningkatkan kualiti tidur. Kalaupun you tak dapat tidur masa urut tadi, dapatlah lena sekejap, tapi bila you balik nanti dah berehat sebentar, kalau dapat tidur awal, you akan terlena dengan begitu nyenyak sekali. Sebab apa? Body tu dah mula, sebenarnya dari tadi dia nak tidur dah masa urut tu. Jadi you akan meningkatkan rasa relax, rasa tenang, rasa tidak tension lah maksudnya. Dan dari segi sakit pula, setengah orang kalau sikit-sikit sakit tu dia hilang macam tu je, kecuali kalau you sakit macam dalam sukan ataupun dalam bekerja, jatuh atau terpelecok dan sebagainya tu, itu mungkin mengambil waktu dan mungkin memerlukan ulangan. Itu pun tak boleh diurut. Tempat-tempat yang tengah bengkak, tengah sakit tu tak dibenarkan. Nanti saya cerita tentang bahaya bagi orang yang tak pandai mengurut. You pergi jumpa dia, dia kata dia pandai urut, siap kau. Okay. Lebih baik you jangan urut langsung daripada mengurut, sebab dia boleh menerukkan keadaan, awak mudarat. Okay. So bagi mereka yang ada ketat otot, rasa baru macam lama sangat tak beriadah, sekali you satu pejabat ajak you main juga, you tak pernah main, katakan tak pernah main tak pernah main takraw ke, bowling ke, ni semua nampak senang kan, tapi dengan 11 kilogram you tunduk lagi berulang kali, orang tepuk tangan pula tu, you pun lagi lah nak buat macam orang muda zaman you muda-muda dulu, you boleh strike. Sekarang bola masuk dalam longkang aja contoh, tapi besok paginya itu yang saya kata masa kita jadi bentan. Pernah dengar perkataan bentan tak? Okey, jadi kita kena jumpa masa yang pandai. Jadi bagi mereka yang ada inflamasi ataupun ada kecederaan apa-apa, kawasan yang cedera tu saya tak benarkan you urut, tetapi di luar kawasan tu banyak lagi kawasan yang masih normal, boleh kita bagi urutan yang bersesuaian dengan pengalaman, sebab tak semestinya kesan urut ni terpaksa di tempat yang sakit tu, you kena urut di tempat sakit tu. Ada yang dia panggil konsep gate control. Gate control punya teori ni maksudnya macam ni, dia macam berpintu-pintu. Katakan kawasan ni sakit, tetapi saya urut kawasan ni, saya boleh urut sampai sini semua, satu badan lain boleh, saya tak kacau kawasan ni. Tapi bila dah habis urut nanti, kawasan ni dapat dia punya keuntungan juga. Maksudnya macam dia ni ada signal yang daripada otak kita boleh sampaikan mesej balik, kau tolonglah bagi adik-beradik kau tu, kat jiran kau tu pun rasa lega juga. Itu boleh. Sebab tu dulu saya pernah mengajar, dia panggil kontra massage. Maksudnya kalau sakit di sini, you urut sebelah sana. Ni katakan lutut sebelah kiri yang sakit, you nak picit dia macam bisa sangat, nak gerak pun tak berapa boleh. So what you do, you go to the right side, maksudnya belah kanan. Kena belah kiri tapi urut belah kanan, boleh tak? Itu dipanggil gate control terapi ataupun konsep strategi yang boleh dibuat, kontra massage. Benda-benda macam ni you tak payah belajar. Kalau baru nak try, kena belajar beberapa bulan juga.
tahu tak, takut nanti you tersalah buat kat orang. Cuma saya nak bagi tahu kepada you secara menyeluruh, urut kalau pakai atas kulit je, nak orang kata apa, panggil orang tolong bagi rasa je, urutan tangan tu, itu no problem. Sebab apa? Dengan tempuhan kepada nerve saja, kepada saraf saja di bawah-bawah, di kulit dan di bawah-bawah kulit ni, di sendi dan sebagainya, kalau dia kena kita punya laluan dengan tangan saja pun dah dapat impactnya. Begitu dahsyat sekali kita punya sensitivity. Baik, bahaya. Kita habiskan dengan bahaya malam ni, okey, supaya you sambilan nak pergi massage boleh, tapi perhatikan beberapa perkara. Nombor satu, you tidak ada burn ataupun open wound. Tempat tu tak boleh dimassage. Burn, tempat tu kalau kena terbakar ke ataupun kena accident ke apa, maksudnya sampai ada luka, kawasan tu tak boleh ditempuh langsung. Okey, kalau boleh satu tangan tu, kalaupun dia kena kat sini, yang kacau lah tangan ni, you urut kawasan lain. Okey, lepas tu kalau orang baru kena, contoh baru sangat kena stroke dan sebagainya, jangan urut lagi. Sebab apa? Kita nak stabilize masalah-masalah dia punya blood pressure ke, dan mungkin dia ada masalah jantung yang belum dikenal pasti atau belum di-stabilize lagi. So jangan you nak pandai-pandai pergi urut. Walaupun boleh stroke, digalakkan mengurut bila dia dah stabil nanti. Saya ulang, bila dah stabil nanti. Baru-baru jangan. Sama juga kalau orang kena masalah jantung, you tak dibenarkan mengurut langsung sampai doktor bagi green light. Contoh macam ni, kalau dia baru kena heart attack, terutama sekali, walaupun dia dah stabil, dah balik rumah dan sebagainya, kalau nak mengurut, sabar dulu. Pasal apa? Kita tak tahu buah jantung tu jenis yang terlalu sensitif ataupun yang dah stabil. Faham? Okay. So kalau orang ada kanser pun tak digalakkan mengurut, kecuali kalau kanser tu jenis yang macam orang panggil apa, yang masih stage 1, stage 2, tu pun orang tak galak mengurut. Sebab kepercayaan atau mitos ialah bila mengurut dia transfer sel-sel tu ke tempat lain. Tapi sebenarnya tak menjadi satu bahaya sangat, kecuali kalau dah timbul dengan apa orang panggil tumor ataupun ketumbuhan apa-apa, itu tak dibenarkan langsung. You nak main-main, nak test-test, nak cuba bagi kecut, mengatakan you pandai dan sebagainya, tu kalau boleh jangan. Okey, last sekali ialah ada lagi, kalau you ada deep vein thrombosis, kalau you terkenal ataupun tahu dah cerita you tu dalam klinik dah ada file mengatakan you ada deep vein thrombosis, tahu tak? You punya vena, you punya betis ni dah ada panggil darah dah berkumpul ataupun lekat-lekat kat situ. Trombosis ni dia boleh, kalau urut salah tempat dan tolak ke atas pula tu, dia naik terus ke bahagian yang tak sepatutnya, terutama sekali bahagian paru-paru, jantung dan otak pun. Jadi deep vein thrombosis ni very dangerous. Kalau you ada cerita fracture ataupun patah tulang yang belum kenal pasti dah betul-betul sambung balik tu tidak, jangan nak melawak, nak picit-picit. Okey. Rheumatoid arthritis, tahu penyakit arthritis lah, yang tengah menyala, terutama sekali juga kalau yang kena gout, jangan you nak sentuh langsung. Okey, jangan nak pandai-pandai nak picit gout ni, kawasan-kawasan sendi kecil mana pun you tak boleh kacau dia, sakitnya ya amat. Ataupun you pernah dengar cerita diri you sendiri, doktor kata kemungkinan you ada osteoporosis, jangan urut. Baik tak patah, nanti patah terus nanti. Jadi orang tukang urut ni dia tak tahu sangat, dia anggap you sama je. So lain pada tu, kalau you ada sakit tulang belakang ataupun bisa sangat tulang belakang yang tengah ketat sampaikan body you sampai bongkok semua tu, hati-hati nak urut belakang, sebab kadang-kadang you menerukkan keadaan. Bahaya last kali yang saya ingin ingatkan pada you all, bahayanya ialah bila you pregnant. Saya tak kata pregnant tak boleh urut langsung, tetapi kalau nak urut pregnant, yang paling simple dan paling asas dan paling lembut boleh.
Nombor 2, jangan nak pandai-pandai nak tukar posisi baby dan sebagainya secara you sendiri. Saya pernah dengar banyak bidan-bidan kampung dia tukar. Kalau baby tu orang panggil songsang kan, dia cuba nak lenggang perut, dia lenggang sekali dengan baby tu. Kalau terlepas tak apalah, nasib baiklah. Saya tak tahulah sama ada kita nak percaya tak percaya benda ni, tetapi zaman moden ni kita dah boleh scan budak tu elok-elok kat mana positionnya, bagi doktor yang betulkan positionnya. Faham tak? Okey. So lain pada tu, jangan nak percaya urut-urut ni buat sampai you boleh beranak ataupun boleh dapat anak balik dan sebagainya. Jaga baik-baik. Lainlah yang urut batin dan sebagainya, yang tu kononnya ada juga orang yang pakar. Namun kalau tidak ada efek apa-apa, sekali dua you tak payah nak pergi lagi dah. Takut nanti salah urat yang dipicit, baik-baik boleh, dia tak boleh langsung pula. Okey. Lain pada tu tak ada apa-apa. Urut yang paling dangerous sekali ialah sebenarnya transfer of penyakit kulit tu. Kalau tukang urut tu ada penyakit kulit kat tangan dia, you minta maaf je lah, kata tak payah. Okey, you kena tengok tangan dia dulu. Kalau you pula ada penyakit kulit, tolonglah jangan buat naya kat tukang urut tu, nanti you transfer pula penyakit kulit you kat dia. Faham tak? Okey, especially penyakit panau lah, penyakit pelik-pelik lah. Lepas tu siapa yang nak urut you tu, pastikan you tengok satu, kulit dia. Nombor 2, you tengok kuku dia. Kalau kuku dia panjang, sorry, out. Lepas tu kalau dia pakai ring, pakai cincin pun out, tak boleh. Orang mengurut mana boleh pakai cincin. Cari naas you nanti, bercala kulit tu. Lepas tu kalau you nampak dia letih, kata kat dia tak apalah, nanti lain kali lah urut pakcik. Kalau dia yang muda-muda ni relax je, kata kat dia next time. Dan kalau berbau, you kena tukar lah. Tak boleh. Sebab apa, macam mana you nak tenang kalau urut dengan orang yang berbau ni. Jadi orang yang nak urut ni pun kena hati-hati, kena sedarkan diri kita tu berbau tu tidak, tu mustahak sangat. Faham? Ini semua benda-benda kecil, tetapi dalam industri massage ni adalah satu industri yang besar. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak cerita ni, massage adalah satu kebaikan untuk sesiapa yang tahu nak dapat daripada mana, dan orang yang buat tu pun memang dah berpengalaman. Cukup dulu saudara saya sekalian, kita jumpa lagi di satu masa yang terdekat nanti, dan sentiasa saya mengharapkan anda dalam keadaan sihat walafiat, seluruh keluarga. Kirim salam pada family semua kat rumah. Yang lain, kita pastikan hidup kita bahagia di dunia dan akhirat kita syurga, dan senyum-senyum sok mo. Jangan lupa untuk let go and feel good all the time. Bye.